akhir di surah An-Nas, dan juga kepada tim Gema Nur Iman yang menyediakan platform untuk pagi ini, dan juga kepada para pencinta ilmu, pencinta kalamullah yang telah pun berada di Google Meet. Ada yang tak keluar-keluar dari 6.45 pagi tadi. Sambil itu mendengar, saya pasangkan untuk dengar live streaming Ustaz di TV Hijrah, sama-sama mendapat manfaat walaupun tak dapat full teks ceramah tu, tapi nanti kita boleh dengar rakaman nanti. Bolehlah buka di handphone masing-masing untuk mendengar sepenuhnya, insya-Allah. Begitu baik sekali, ramai saya tengok dia punya chat-chat tu, semua puji Ustaz. Hebat tadabbur, ilmu disampaikan jelas dan sebagainya. Tahniah Ustaz. Jadi kami di Gema Nur Iman juga rasa begitu banggalah antara ustaz-ustaz yang memberi kuliah di sini juga dah di TV. Jadi terima kasih. Jadi seperti biasa diingatkan kepada para jemaah yang penting offkan mikrofon. Yang kedua, kalau yang nak buka kamera, pastikan dalam pakaian yang menutup aurat supaya tak mengganggulah konsentrasi rakan-rakan kita bila ada yang terbuka aurat dan perkara yang tidak diingin berlaku menyebabkan konsentrasi rakan-rakan jemaah itu terganggu. Jadi pastikan sama-sama beri kerjasama, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmu yang akan disampaikan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala sukacita dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Hadi Mustaqim untuk menyampaikan tadabbur surah An-Nas. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, pemelihara Tuhan kepada sekalian manusia. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah lalui ayat ini sejam minggu yang lalu, dan ayat ini merupakan ayat yang luar biasa kerana perkataan Rabb dalam ayat ini sangat penting, kerana sifat inilah yang pertama-tamanya tatkala Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So nama pertama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Nabi adalah Rabb, dan juga kepada Nabi Musa dalam surah Taha ayat 12. Surah Taha. Saya lupa dah ayat dia tu. Tapi waktu Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Inni ana rabbuka. Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa dan Nabi SAW dengan kalimah Rabb, dan kita dah jelaskan Rabb bermaksud apa pada pertemuan yang lalu. Dan dalam surah ini juga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb kepada manusia. Dan sewaktu kita belajar tentang Quran ini, dia ada satu kesimpulan besar yang kita boleh ambil. Kan, daripada surah ke satu surah, ke satu surah yang lain, sebenarnya ada satu kesimpulan besar yang kita boleh buat tentang hubungan kita dan Quran.
Apa dia? Maklumat dalam Quran itu kita boleh kompres sebagai Allah adalah Rabb kita dan kita adalah hamba-Nya. Maklumat dalam Quran ni bila dikompres, kesimpulan yang kita boleh buat ialah Allah adalah Rabb kita dan kita adalah hamba. Ada hubungan antara Rabb dan Abdun. Hubungan antara Abdun dan Rabb. Tu keseluruhan 30 juzuk boleh diringkaskan semacam itu. Dan kesemua ayat-ayat dalam Quran membawa kepada pemahaman ini. Sebab tu kita wajib terima Allah sebagai Rabb dan kita hanya dapat sedar hakikat yang diri kita adalah hamba dengan ikut apa yang Allah nak. Kita hanya sedar yang kita ni hamba dengan patuh ikut perintah dia. Tadi ada soalan dalam chat penerbit bincang dengan saya kata soalan ni soalan yang tak wajar tapi selalu ditanya. Apa soalannya? Mana yang lebih baik? Orang Islam tak amanah dengan orang tak Islam yang amanah? Kan? Soalan tu. Mana lebih baik? Orang Islam yang curang dengan orang yang tak Islam tapi dia amanah? Soalan tu sebenarnya nak kita buat comparison, perbandingan antara apple dan durian. Dua jenis buah yang tak mungkin ada persamaan. Mana boleh bezakan? Mana boleh kita buat perbandingan apple dengan orange atau apple dengan durian? Tak boleh. Kalau nak buat perbandingan, apple dengan apple lah. Apple kuning dengan apple merah atau apple merah dengan apple hijau. Tu baru boleh buat perbandingan. Kerana apa? Benda paling asas tentang ketuhanan pun dah berbeza. So, bila berbeza, maka kesan akhir akan berbeza. Satu masuk syurga, satu masuk neraka. Mana boleh buat perbandingan? Dan macam mana kita tahu yang bahawa orang tidak beriman itu, orang tak Islam itu amanah? Sedangkan dia, hubungan dia dengan Tuhan pun dia tak amanah. Sedang dia sendiri menzalimi akidah dia. Kan? Kalau kita hanya menilai amanah itu hanya dari sudut pandang tata cara dia mengurus dunia, singkat sangat cara kita pandang. Sebab dia tidak melihat akhirat itu sebagai sesuatu yang penting untuk diminta pertanggungjawab. Itu tidak amanah. So, buatlah perbandingan yang betul. Dan dalam ayat pertama ini, Allah sebut tentang Rabbin Nas. Hubungan antara kita dan Allah, kita sebagai hamba. Allah tu Rabb. Kan? So, orang-orang yang kufur adalah kerana mereka tak dapat terima yang Allah sebagai Rabb. Macam mana bila benda paling basic ini, dia tak dapat terima Allah sebagai Rabb. Lalu kita kata, oh, orang kafir yang baik. Baik tang mana kalau dia tak dapat terima Allah sebagai Rabb? Dia mungkin beradab, takdib, belajar untuk beradab dan membina tamadun, peradaban. Tetapi dia tak ada akhlak. Akhlak ni kata akar dia khalaqa. Kau dicipta. Dan kita ada khalik, kita ada pencipta. So, akhlak ni dia ada kaitan dengan iman. Dia ada kaitan dengan apa nama, dengan takwa. So, tu perbandingan tu tak valid, tak terpakai. Tak terpakai. Semacam tu. Okey. Dan bila kita sudah mengaku Allah itu adalah Tuhan kita dengan sebenar-benar pengakuan, maka kita sebenarnya bakal diselamatkan dari hasutan syaitan. Dan Allah janji perkara ini, inna ibadi. Basically,
Bermula ayat pertama ini, bila kita sudah mengaku yang Allah itu Tuhan, kita sudah terselamat daripada baki 6 ayat di bawah. Baki 3 ayat di bawah ni. 4, 5, 6. Bila kita sudah mohon perlindungan ni, kita sudah dapat confirm dapat perlindungan daripada di bawah ni. Cuma ni tak kala kita ungkapkan qul a'udzu birabbin nas. So adakah kita benar-benar memaknai maksud Rabb, Tuhan, Rabb, Sayyid, Rabb, Murabbi, Rabb Qayyim, Rabb Mun'im. Surah Hijr tu Allah nyatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Engkau tiada sebarang kuasa untuk sesatkan hamba aku, ibadi. Allah sebut. Engkau syaitan, kau langsung. Engkau iblis, engkau langsung. Tak ada sebarang kuasa untuk sesatkan hamba aku. Kecuali siapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat. Illa manittaba'aka minal ghawin. Kecuali siapa-siapa yang nak ikut engkau. Maksud ibadi dalam ayat ni adalah mereka yang benar-benar hambakan diri pada Allah. Benar-benar hambakan diri pada Allah. Ayat ni bagi tahu syaitan tak akan dapat sesatkan mereka. Yang benar-benar nak jadi hamba Allah. So tuan-puan, kalau kita tak nak sesat, jadilah hamba Allah. Dan ayat ni bukan kita nak perhati orang, tengok dia sesat, tu tak jadi hamba Allah lah tu. No, bukan pinpoint pada orang lain. Kita kena tengok kita. Kena tengok kita. Benar-benar kenalkan. Benar-benar kenal Allah. Tengok anak-anak kita. Kenalkan Allah dengan cara yang betul, yang benar. Sebab bila benda paling asas ini tidak berjaya disuburkan, mana mungkin nak datang amanah, nak datang takwa, nak datang iman? Tak. Ini benih paling asas, Rabb. Kita ni hamba Allah tu Rabb. Begitu. Dan benda ni continuous. Proses ni continuous. Berlanjutan, berterusan tuan-puan. Dia takkan berhenti pada satu point yang kata, okey, aku dah kenal Tuhan dan aku hamba. That's it. Tak. Dia kena berterusan. Berterusan. Maka Suratun Nas adalah tentang minta perlindungan dari syaitan pada Allah. Dan Allah telah pun beri isyarat pada ayat pertama ini. Okey. Kemudian Malikin Nas. Malikin Nas. Surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Di sini, Malikin Nas. Cuma dekat sini tak panjang. So, bila tak panjang, dia bermaksud yang memiliki, yang menguasai sekalian manusia. Malik, pemilik. Pemilik. Malik. Yang menguasai sekalian manusia. Allah kata yang dia adalah raja kepada manusia. Dan perkataan ini diguna dalam ayat ini sebab seorang raja memiliki kuasa yang membolehkan dia buat apa yang dia nak. Dan Allah adalah Malikul Mulk. Dia raja kepada segala raja. Dan dalam perkataan Rabb juga ada maksud Malik. Tapi ada maksud Malik. Malik ni memiliki. Tapi tidak ada maksud raja, Malik. Dia ada bezakan Malik dengan Malik. Kalau Malik, itu raja. Kalau Malik ada panjang, alif kecil tu, ada mat, asli, yang itu maksudnya memiliki. So sekarang Allah bagi tahu dia merajai manusia. So Allah bukan sahaja memiliki, tapi dia juga raja. So raja perlu dipatuhi. Malikin Nas, raja
perlu dipatuhi, yang menguasai sekalian manusia. Tapi Ustaz, yang dekat surah Fatihah tu ada yang baca panjang, ada baca pendek. Dekat surah Fatihah, dia dua jenis bacaan. Satu, Maliki Yaumiddin. Satu lagi, Maliki Yaumiddin. So, dia menempati kedua-dua maksud raja dan pemilik. Raja dan pemilik. Okay, next ayat ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. So, dalam surah Al-Falaq, ayat tentang Allah ni pendek je. Kan, ayat tentang Allah pendek je. Qul a'udzu birabbil falaq. That's it. Satu ayat. Sedangkan perkara yang kita minta perlindungan dalam surah tu banyak. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4. Min syarri tu ada 4. Tak kala Allah perkenalkan diri dia satu ayat je. Qul a'udzu birabbil falaq, satu ayat. Tapi dalam surah An-Nas, penerangan tentang Allah ni berkali-kali, banyak. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali penerangan tentang Allah dan kita minta perlindungan pada Allah ni satu benda je, dari syaitan. So tadi 1 plus 4. Di sini 3 plus 1. So ulama bincang benda ni, kepelikan begini ni, sangat panjang. Dan mereka kata dalam surah An-Nas, kita lebih harapkan perlindungan Allah berkali-kali kerana apa risiko yang syaitan bawa ni berat, besar. Dan kalau kita terpedaya dengan bisikan syaitan, yang tergadai ialah iman, which is kesannya sangat buruk. Suatu berkali-kali kita minta perlindungan pada Allah ni. Dan perkataan ilah selalunya diterjemah sebagai layak disembah. Dan ini, maksud ini sudah cukup baguslah berbanding kalau kita sekadar terjemah sebagai Tuhan. Ilah yang layak disembah. Namun, jom kita lihat apa maksud ilah ni. So, ilah bermaksud kita obses. Obsesif, kompulsif. Obses. Ilah ni maksudnya kita obses dengan apa pun benda dan di dalamnya ada konsep taat. So, ilah ni bukan hanya sekadar obses, tapi kita taat. Dan ada ulama kata, dia juga bermaksud melakukan ibadah di dalamnya. Fahamkan apa maksud obses? Obses ni apa? Kalau ustaz lain tak nak lah, nak Ustaz Nazri je. So Ustaz Nazri ni kalau dia cakap nanti kita boleh faham lah. Atau obses itu. Tuan-puan, saya tak nak tuan-puan obses dengan saya. Saya nak tuan-puan obses dengan Quran. Saya nak bawa perhatian tuan-puan untuk faham Quran. Bukan obses dengan saya, obses dengan Quran. Agar kita kenal Quran, obses dengan Quran, obses dengan Tuhan. Begitu. So kita terngiang-ngiang. Kenapa Allah sebut macam ni ya? Kenapa tak macam ni ya? Biar bila kita baca tu penuh dengan tanda tanya. Itu obses satu. Kan kalau kita obses dengan manusia, apa dia buat hari ni ya? Kenapa dia tak call aku? Kan banyak soalan-soalan. Banyak tanda tanya. Kenapa Ustaz pakai jubah hari ni selalu pakai lain? Itu obses dengan manusia. So, bila obses dengan Quran, kita tak boleh nak melarikan perhatian kita selain dari Quran. Itu obses.
Dan sekarang ni ilahin nas, kita obses dengan Allah. Ui, dahsyat. Dahsyat. Nanti saya terangkan kenapa Allah sebut Rabb, Malik dan Ilah berbeza-beza. Okey. Dan dalam surah Jathiyah, dalam surah Jathiyah perkataan ilah digunakan tapi dalam maksud taat. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai orang-orangku, oi, menteri-menteri aku tidak tahu ada bagi kamu sebarang ilah yang lain daripada aku. Aku tidak tahu ada orang lain yang kamu akan obses lain dari aku. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dan apa pandanganmu, wahai Muhammad, terhadap orang yang menjadikan nafsunya sebagai yang paling diobses? Kita boleh obses kepada benda lain selain Allah. Nafsu misal kata, selagi tak dapat, selagi itulah. Selagi tak dapat, dia punya, kan? Dia nampak pula jiran sebelah rumah baru tukar sofa. Selagi dia tak dapat. Pujuk bang, bila bang? Jom lah, pergi bang. Kita window shopping je bang, kita tengok je bang. Tak dapat pujuk dakap, itulah siang malam tu yang disebut diratibnya. Obses. Kan musim-musim pilihan raya ni, obses kepada kuasa. Obses kepada harta. Nafsu. Dah orang tak lantik dia, tak namakan dia sebagai calon, pergi tempat orang lain, menagih. Boleh tak aku jadi calon bagi korang? Why? Obses. Obses. Dia muyul ke arah tu. Sedangkan kita punya obsesi patutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah nak. Kan, katakan ada orang yang tawarkan rasuah pada kita. Dia kata duit kopi ini untuk buat-buat ni lah Ustaz, tukar-tukar tayar Ustaz. Sebab kita dah luluskan dia punya dia punya grant. Kita luluskan LO dia. Asyik-asyik dia. Hujung tahun, Ustaz nak pergi hati-hati tak? Saya belanja. Siapa yang tak nak? Kalau kita taat pada nafsu, kita terima. Dan maksud ilah selain daripada obses, ilah suatu yang ditaati. Kalau kita taat pada nafsu, kita terima tawaran. So kalau kita taat pada Allah, kita akan timbang. Tolak. Tak, itu memang tugas saya. Saya nak cari perkhidmatan yang terbaik dan Tuhan boleh deliver dengan baik, bukan sebab saya nak bercuti ke apa, tak. Taklah kita kata, kau ni rasuah, berdosa, masuk neraka, Allah laknat. Tak adalah macam tu. Kita sebut, tak, saya buat ni memang tugas saya nak meluluskan. Kalau orang lain tempat saya, dia yang meluluskan. So ketaatan tu hanya pada Allah. Atau kita solat pada waktu zuhur dan asar. Kan itu maksudnya kita sedang buat ibadah kepada Allah. Kan? Tapi antara waktu zuhur dan asar tu, waktu yang kosong daripada ibadah khusus. So adakah kita perlu taat pada Allah waktu tu?
Mestilah kena taat. Itulah maksud ibad. Hamba. So ilah ni dia perlu ditaati sepanjang waktu. Bukan hanya tempoh tertentu. Itu ilah. Obsesi kita, ketaatan kita sepanjang waktu. Boleh buat tak? Itu maksud ilah. Ingatan kita yang dirindui, yang kita sebut-sebut. Kan tadi saya sebut dalam TV tentang Zulkarnain. Dia bermula dengan ma makanni fi rabbi, apa yang Allah bagi pada aku sudah cukup. Habis dia projek, dia ingat Tuhan, dia sebut tentang Tuhan. Sewaktu menerima projek, dia sebut tentang Tuhan. Itulah ilah tu. Dia obses dengan Allah dan ketaatannya tertumpah pada Allah. Lalu dia menggunakan seluruh sumber yang ada untuk bantu. Gitu. Kadang kita perlu tanya diri kita, tuan-puan. Kenapa aku niaga-niaga tak kaya-kaya? Orang lain tu senang je kaya. So, risiko yang sebalik kekayaan ialah Allah nak tahu kita guna kekayaan tu untuk apa. Jika terbukti dengan harta yang sedikit, kita boleh menguruskan harta itu mengikut apa yang Allah nak, why not Allah bagi harta lebih? Sebab telah terbukti dengan harta yang sedikit, kita boleh urus dengan baik. So, bila lebih, maka kita akan lebih dapat mengurus harta itu dengan baik dan bijak. Kemudian Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, Allah uji lagi, Allah uji lagi. Okey, boleh mengurus dengan baik, dengan bijak. Tidak terpengaruh dengan nafsu, tidak berlebih-lebih, tidak berpoya-poya. Bayangkan kalau kita have no idea apa yang kita minta kaya. Tapi selama ini boros. Selama ini suka berjudi. Selama ini suka tilik nasib. Selama ini tak pernah ingat Tuhan pun. Tapi dalam doa dia hari-hari minta, ya Allah, aku nak kaya, aku nak kaya, aku nak kaya. Kita sebenarnya sedang menempah tiket yang lebih lama untuk masuk dalam neraka. Tanpa kita tahu risiko dan akibat permintaan kita. Tu ilah tu. Pemahaman terhadap ilah, obses pada Allah, akhirnya memimpin, memandu kita untuk kekal on track. Kekal on track, ilah. Dan keadaan, keindahan. Okey, jom kita tengok. Apa indahnya, kenapa Allah sentuh semua nas, tetapi dengan kalimah nama-nama Allah berbeza. Rabb, Malik dan Ilah. Rabb, Malik dan Ilah. Dan kalimah nas digunakan berturut-turut. Kalimah nas digunakan berturut-turut. So, jom kita tengok perkataan nas dulu. Rabbin nas, ilahin nas. An-nas datang daripada kalimah nisyan, lupa. Sebab tu kita ni pelupa, tuan-puan. Kita ni memang pelupa. Cuba test, kita pelupa ke tak? Apa perkataan ke-17 saya ungkapkan tadi di awal kuliah? Perkataan ke-17. Tak ingat? Okey, 23. Saya pun tak ingat. 23, perkataan ke-23. Baru kejap tadi sebut. Lupa dah. Satu perlu kepada pengulangan. Kan tadi admin ada sebut. Bunda ada sebut tentang nanti kalau lupa, boleh tengok balik dekat TV Hijrah. Kena dengar balik recording. Sebab tu kita kena diingat. Sebab tu nama kita Nas. Allah yang beri gelaran tu, dan gelaran yang Allah beri ni tepat. Super duper tepat. Tu maksud Nas. Kita ni pelupa.
Lebih-lebih lagi kita lupa janji kita kepada Allah. Lalu Allah ingatkan kita. Bila kita berjanji ni, kita ada berjanji ke? Ada. Allah pernah ambil aku janji dari kita. Allah tanya, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Lalu kita ramai-ramai jawab. Qalu bala, ya, syahidna, kami jadi saksi. Kami jadi saksi. Kita pernah berjanji pada Allah di alam roh. Sama-sama. Kita semua pernah berada satu tempat. Puan Suaya, Puan Farhana, Puan Rabida, Puan Aisyah, Nazri, Marhani pernah berada di satu tempat. Kak Intan pernah ada di satu tempat. Roh kita pernah ada di satu tempat. Dan dalam banyak-banyak roh ni ada roh yang mingle around. Sebab tu kadang bila kita baru kenal orang tu, tapi macam dah berkurun lama kita kenal. Borak tu sampai tak ingat dunia. Walhal baru jumpa. Sebab dah ada connection dulu. Dia dah ada grup-grup dia. Dan tak kala tu Allah tanya, Alastu birabbikum? Adakah aku Tuhanmu? Kita ramai-ramai jawab, qalu bala. Ada siapa ingat? Tak. Tak seorang pun ingat. Dan Allah turunkan Quran, datangkan Nabi untuk ingatkan. Ya ke Ustaz? Ya ke Tuhan ada firman macam tu? Satulah turun Quran. Beserta dengan maklumat-maklumat tentang akan datang, maklumat-maklumat yang berlaku dalam sejarah dunia, maklumat-maklumat silam untuk uji kita. Engkau percaya tak Quran? Kalau engkau percaya Quran, isi kandungannya betul, maka benar kita pernah berada satu tempat dengan Allah. Satu tempat dengan Allah, lalu Allah bertitah, adakah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Dan kita sama-sama jawab, malah benar, kami menyaksikan. Sebab tu ada ulama tafsir yang menghuraikan. Dia kata, kerana itu kita punya sikap dan sifat ada biasan daripada nama-nama Allah tu. Kita juga ada kasih dan sayang. Kita juga ada emosi marah, geram. Kita juga jenis makhluk yang suka kepada tambah baik. Tambah baik macam mana? Kadang kan ada mak, selalunya mak lah, mak saya. Belum sampai seminggu ruang tamu tu macam tu kedudukan dia, dia dah kerah anak-anak dia. Okay boys, kerusi yang panjang tu alih sini. Yang pasu besar tu kena angkat 2 orang, kena angkat 2 orang. Bawa pergi sana, yang ini bawa pergi situ, kapet yang ini gulung, tukar kapet yang lain. Kita suka perubahan-perubahan yang lebih cantik dan lebih cantik dan lebih cantik. Monyet tak macam tu. Yang Darwin kata kita punya nenek moyang ni dari monyet. Monyet tak pernah nak lebih cantik, dibagi bunga dikoyakkan. Sebab kita pernah sama tempat dengan Allah yang suka kepada kecantikan. Kita kena tempiasnya tu. Bukankah Nabi kata bila kita bersama dengan orang yang baik, bersama dengan penjual minyak wangi, maka kita pun wangi. Bersama dengan tukang besi, maka baju kita akan berlubang-lubang sebab percikan daripada besi tu. Ada ulama yang menghuraikan semacam tu lah. Satu, kita manusia ni jenis semacam tu. Okey. Kemudian kita memang sudah mengaku Allah tu adalah Allah Tuhan semasa di alam roh.
sebelum kita dilahirkan. Tapi bila kita lahir ke dunia, kita lupa tentang syahadah ini, tentang penyaksian ini. Maka Allah pula memang telah beri kebolehan kepada syaitan untuk jadikan kita lupa. Atau antara kebolehan syaitan, dia boleh hasut kita sampai kita lupa. So, syaitan ada capability itu. So, Allah jadikan kita, melalui hasutan syaitan ni, kita lupa siapa Tuhan. Dalam surah Mujadilah, syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati Allah. Mereka itulah syaitan. Ulaika hizbu syaitan. Mereka itulah kelompok puak-puak syaitan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Maka puak-puak syaitan ni benar-benar orang yang rugi. Macam mana tu? Senang saja. Dah masuk waktu jom solat. Nanti jap kita meeting jap. Kita tadi nak ingat Tuhan. Dibawa untuk ingat dunia. Bagaimana dengan orang kafir di alam roh? Tak. Alam roh mana ada orang kafir? Tak ada. Semua sama. Sampai ke dunia ini, manusia semua lahir dalam keadaan fitrah. Maka mak bapak tu dah bertanggungjawab untuk jadikan dia kafir ke tak kafir ke mak bapak. Alam roh semua sama tuan-puan, semua sama. Tu yang Allah kata kalau aku nak, aku jadikan semua orang beriman. Pernah dalam alam roh kita semua mengakui Allah itu Allah. Kita semua percaya, kita semua syahadah. Wala syahidana, kami menyaksikan. Gitu. So, syaitan itu, dia pujuk dan pengaruh. Dia tak paksa. Dia pujuk dan pengaruh. So, satu pengajaran dalam surah ini adalah supaya kita tidak lupa. Kita diingatkan supaya kita tidak lupa yang kita ni hamba kepada Allah. Termasuklah melupakan apa yang kita sedang baca. Kan, kita selalu baca Quran, sedang baca Quran, tapi terlupa apa yang kita baca. Banyak kali tuan-puan, banyak kali. Banyak kali. Kan kadang kita baca muka surat kanan, muka surat kiri. Baca kanan, bila baca kiri, tutup. Tutup. Baca waktu zuhur. Buka balik asar, bila tak tanda, buka balik asar. Ayat tadi aku baca mana? Ni macam dah baca, macam belum baca. Sekejap sangat. Sekejap sangat. Lupa. Ustaz, jika baby dari orang kafir tu meninggal, di manakah nanti tempat mereka? Itu tak tahu. Itu kena tanya Tuhan lah. Tanya saya bukan meletakkan baby tu dekat neraka, dekat syurga. Saya tak tahu. Tapi ada baby yang masuk neraka. Ada. Ada pelayan-pelayan dalam neraka tu, kanak-kanak baby. Ada. Yang tu saya tak tahulah. Sebab peristiwa yang tak disentuh dalam Quran tentang masa depan, selagi kita tak dapat maklumat, kita tak akan tahu sampai bila-bila. So, kadang dalam solat pun kita lupa. Sebab tu, sebelum baca Quran, Allah ajar kita doa dalam surah An-Nahl. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila baca Quran, mohonlah perlindungan pada Allah dari syaitan yang direjam. Syaitan memang nak kita lupa. Syaitan memang nak kita lupa. So, ulama bincang, kenapa Allah letak perkataan An-Nas berturut-turut? Bashar juga manusia.
apa nama, selain daripada An-Nas, insan juga manusia. So ulama kata bahawa Allah memulakan manusia dalam ayat-ayat ini kerana Allah letak nama kita sebelah nama Allah yang berbeza-beza. Rabbin Nas, Ilahin Nas, apa nama, Malikin Nas. Allah letak nama Allah bersebelahan dengan manusia. Allah beri penghormatan pada kita. Dan ini juga menunjukkan betapa Allah sangat sayang pada manusia beserta dengan ketinggian kedudukan manusia. Kan kalau kita ada keperluan, lazimnya kita perlukan dari mereka yang lebih, dari mereka yang bertanggungjawab atas kita, dari pemimpin kita, atau dari orang yang menguasai kita. Contoh mak bapak kita, kalau kita ni anak, kita perlu dari mak bapak, perlu bantuan. Kalau kita ni hamba, kita akan merujuk kepada Tuhan kita. Tu Rabbin Nas. Rabb yang menguasai manusia. So, kalau kita ada masalah yang lebih besar, kita akan pergi kepada kerajaan atau kepada raja. Dan ini merujuk kepada Malikin Nas. Kan tadi kalau kita ada keperluan kecil, kita akan merujuk kepada Rabbin Nas. Tuhan yang mengatur. Tapi kalau ada yang lebih besar, maka kita akan panggil Malikin Nas, raja yang menguasai manusia. Dan kalau ada masalah yang lebih besar daripada itu, mak bapak pun tak boleh settle, kerajaan pun tak boleh settle, ke mana kita nak mengadu? Kita tak ada tempat lain nak mengadu selain daripada obsesi kita, ketaatan kita kepada Tuhan yang kita taat, Ilahin Nas. Ilahin Nas. Dan tuan-puan, cuba tengok betul-betul ayat tu. Rabb ni antara maksud dia apa? Pelihara. Waktu bila kita paling perlu pemeliharaan ni? Waktu kita tak berdaya, kan? Waktu kita tak berdaya. Dalam hidup kita ni, bila saat kita langsung tak ada upaya? Sakaratul maut, Ustaz. Sakaratul maut langsung tak berupaya. Okey. Mungkin ada jawapan lain. Waktu sakit, Ustaz. Waktu sakit langsung tak terdaya. Okay? Tapi boleh makan ubat kan? Boleh kan macam ni? Masih boleh macam ni kan? Atau masih berupaya? Oh, hari Kita langsung tak pengadilan. berupaya. Hit rock bottom. Masa baru lahir. Thank you. Itu jawapannya. Oh, di padang mahsyar, Ustaz. Tak, dekat dunia. Waktu kita baru lahir, kita tak ada daya dan tak ada sebarang upaya. Waktu kita dalam perut ibu, kita tak ada daya dan tak ada sebarang upaya. Kita pun tak tahu apa yang berlaku waktu kita baby tu, tak tahu. Ada ke orang pernah ingat mak dia tengah acah-acah dia? Oh, ini mak aku. Tak. Mata kita pun masih belum boleh fokus. Tangan kita, motor sistem kita pun masih belum okey, baru keluar. Dan starting from that moment, hadir Rabb, pemelihara manusia. Rabbin Nas, Allah sudah pelihara kita start daripada kecil tu. Dari perut ibu lagi. Kemudian, Malikin Nas. Malik. Kita, bila kita sudah mula dewasa,
Malik kan tadi raja, dan selain daripada maksud raja, dia bermaksud pemilik. Bila kita dah besar, kan, dah keluar daripada rumah, bukan di bawah tanggungjawab mak bapak, dah ada kerja sendiri, maka kita sudah mula mengumpul berdikit-dikit pemilikan individu. Nak ada kereta sendiri, nak ada motor sendiri, nak ada rumah sendiri, nak ada suami sendiri. Tu maksudnya bukan ambil suami orang, nak ada suami sendiri, nak ada aset sendiri, nak memiliki. Nak memiliki. Rupanya dalam banyak-banyak pemilikan, kita kena minta lindung daripada Malik, pemilik sebenar yang memiliki kita. Dan setelah kita bekerja sampailah pada usia pencen. Sampai usia pencen, orang pencen tak buat apa? Tak buat apa. Habis siang malam hidup dia buat apa? Dia sudah mula masuk pondok, waktu berehat. So untuk mengisi kekosongan masa dia tu yang banyak, maka ada yang cenderung untuk belajar agama. Maka siang, malam, pagi, petang, wujud insan yang macam bonda, insan yang macam opah, grup-grup admin yang belajar semacam ini, mereka sedang dedicate baki usia mereka untuk ilah, obsesi terhadap belajar kenal Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sebenarnya ringkasan kepada perjalanan hidup kita daripada bawah, dewasa dan usia pencen. Sepanjang waktu kita mohon perlindungan dari Allah. Dia bukan hanya waktu kita dah dewasa dia kita mohon perlindungan. Tak. Tu waktu kanak-kanak tu. Mohon perlindungan. Waktu dewasa, mohon perlindungan. Waktu remaja, mohon perlindungan. Hampir pencen, mohon perlindungan. Nanti dah pencen, mohon perlindungan. Dekat tenggorokan, nyawa dah dekat ujung nyawa ni, pun mohon perlindungan. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 ayat menggambarkan tingkatan-tingkatan kehidupan manusia. Manusia yang sama, keperluan kasih sayang dari Allah yang berbeza. Kita nak ke Allah layan kita macam kita waktu kanak-kanak? Ingat lagi bagaimana layanan Allah pada kita waktu kita kanak-kanak? Susah nak tidur malam sebab banyak tenaga. Tak ada masalah, main lari je ikut suka. Pernah tengok orang tu lari macam tu? Macam dia lari macam kanak-kanak. Which is orang tua akan kembali macam kanak-kanak. Tapi adakah tenaganya, kecerdasannya, cergasnya itu macam kanak-kanak? Tidak. So, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. So, tadi ada soalan. Ustaz, macam mana kita semua orang Islam yang beriman dan dapat terima saja tentang perjanjian ini dengan Allah? Walaupun kita dah lupa. Tapi orang kafir, mereka kata mereka tak ingat pun. Mereka tak ingat pun, maka tak adil lah. Dia bukan soal adil, tak adil. Mereka tak ingat, itu satu problem. Itu satu problem yang kita perlu solve. Yang penting ialah bagaimana kita nak perkenalkan dia pada Allah sehingga dia benar kenal Allah dan beriman dengan Allah serta Quran. Dia bukan boleh simply, dulu kan ada perjanjian dengan Tuhan, engkau tak ingat. Kita pun tak ingat. Kita boleh percaya ni sebab kita beriman dengan Quran. So untuk mereka percaya,
ajak mereka, convince mereka sehingga melihat indahnya Quran. Kita pun tak ingat. Jangan kata orang kafir, kita pun tak ingat. Melainkan setelah Allah bagi peringatan. Oh, rupanya ada. Dan basically sangat banyak benda yang kita tak ingat langsung. Langsung tak ingat. Berapa kali kita tinggi suara dengan mak bapak? Saya ingat saya tak pernah ustaz. Itu apa yang kita ingat? Yang kita tak ingat? Jeng. Kan? So, ingat atau lupa, dia bukannya neraca adil ke tak adil. Tidak. Ingat atau lupa, itu memang lazim bagi manusia. Kita tak boleh meletakkan neraca adil tak adil di situ. Neraca adil tak adil ialah setelah datang kebenaran. Engkau terima tak? Datang fakta sebenar. Terima atau tidak? Contoh yang saya nak bawa ni, cuba tengok sewaktu proses kempen. Saya percaya tuan-puan ada grup WhatsApp masing-masing. Dan grup WhatsApp tentang politik ni sangat hangat. Masing-masing nak bagi tahu pimpinan dia, siapa yang dia pilih itu paling betul. Paling betul. Dan percaya tak bahawa dia jadi hangat kerana ada bisikan-bisikan syaitan. Sedar tak? Tak sedarlah ustaz. Dia ada bisikan syaitan sehingga kita rasa pendapat kita paling betul. Sedangkan kita sedang berbicara dengan manusia. Satu grup yang kita tahu orang tu beriman dengan Tuhan yang sama. Tapi kita letak tu semua tepi. Letak tepi yang penting aku punya pandangan betul. Hingga orang yang atas pagar ni sesak, semak. Kenapa tak boleh berlapang dada je? Dia post, lepas tu minta kita pula yang tabayun. Perasan tak benda tu sebenarnya bisikan halus dari syaitan untuk menjadikan kita manusia leka dan lalai daripada mengingati Allah. Tugas kita semua ni ingat Allah sepanjang masa. Tugas kita semua adalah ilahin nas, ingat Allah sepanjang masa. So ada orang yang bawa satu isu tentang manusia dan minta kita pula tolong tumpahkan perhatian untuk jawab isu ni tentang dunia. Bukan itu ke yang syaitan nak? Lupakan Allah, sibuk tentang dunia. Ini bukan tentang dunia ustaz, ni tentang politik. Politik di mana? Dunia lah. Ini untuk masa depan negara ustaz. Masa depan negara ke atau masa depanmu di akhirat nanti? So kempen je lah, biarlah mereka-mereka yang nak bertanding tu come out dengan apa yang dia boleh buat, capability dia. Kita penyokong ni relax-relax sudahlah. Jangan sampai nanti apa yang kita pertahankan mati-mati ni rupanya Allah tak redha. Sebab manusia ni dia berbolak-balik tuan-tuan. Berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. So benda sementara tak perlu diperjuangkan bermati-matian. Kita kena perjuangkan yang kekal. Yang kekal. Apa yang kekal? Allah suka kepada kesatuan. Dan Allah nak kita kekalkan kesatuan tu. Itu kita tak perjuangkan. Atau bagaimana? Jeng. Okay. Next. Min syarril waswasil khannas.
So, sekarang kita dah masuk 9.38. Kita dah bersiaran sejam. Kita sambung esok min syarril waswasil khannas. Boleh gitu? So, hari ni kita tengok Boleh Ustaz. Ustaz pun dah Rabbin penat Nas. daripada pagi tadi lagi dia bersiaran seluruh Malaysia, seluruh dunia. Boleh tengok streaming tu, boleh tengok seluruh dunia. Aduh. So, besok kita sambung lah min syarril waswasil Okey khannas. Ustaz Macam boleh. mana serangan-serangan syaitan ini dan InsyaAllah. kenapa Allah tidak sebut syaitan tapi khannas. Apa maksud di sebalik khannas? Barakallahu li wa lakum, kembali kepada bonda. Okey, jeng. Untuk tahu seterusnya, bertunggu bersama Ustaz pada kuliah akan datang. Okey, Ada Alhamdulillah. makan ke Ustaz? Ada makan, dia Mungkin risau, ada makan. nak buka soalan dulu, 1-2 soalan boleh ke Ustaz? Ada free ke? Boleh, silakan. Sebelum kita tutup, mungkin ada antara pencinta ilmu kalamullah ni, Ustaz pun dah panas tu, buka dulu kod. Hari ni nampak smart dengan kod daripada Conti tadi jadi silakan. Ada yang nak bertanya tak? Sila ni Ustaz tengah ready nak jawab soalan ni Ustaz pun tengah tak selesa dengan jubah-jubah yang tebal tu Tadi bilik aircon yang selesa lah. Okey, ada tak? Nampaknya Soalan tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tadi saya ada ikuti Ustaz di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya tertarik sangat dengan penerangan Ustaz berhubung dengan apabila kita buat comparison antara orang yang bukan Islam dengan orang Islam. Selama ni kan kalau kita dapat persoalan macam tu kan, macam mana kita nak jawab, kita tak terfikir. Tapi hari ni penerangan Ustaz tu, saya rasa saya nak pergi berceramah pula pada orang, nak menerangkan. Inilah jawapannya. Terima kasih Ustaz. Dan hari ni saya nak puji Ustaz semat habis. Kalau hari semat macam ni, lagi seronok dengan ceramah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, bersemangat betul Wan Aisyah. Bonda Wan Aisyah, walaupun dari segi fizikal tak kuat tapi semangat berkobar-kobar. Ada lagi yang lain? Tapi Kalau tak itulah ada kita- sayang. Kalau ramai lagi yang dengar rasanya. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita tutup dululah. Kalau ada apa-apa kemusykilan kita soal Ustaz. Bagi Ustaz rehat dulu untuk hari ini. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim untuk tadabbur surah An-Nas, walaupun kita tak dapat habis lagi surah tersebut. Walaupun surah ni agak pendek dan ringkas, namun dia beri kita erti yang mendalam tentang perlunya manusia kepada Allah sebagai pelindung mutlak daripada kejahatan syaitan durjana. Manusia memohon perlindungan kepada Allah dari keadaan syaitan yang berasal dari golongan manusia maupun jin. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita seorang hamba-Nya yang sentiasa meminta pertolongan, perlindungan, dan kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para pencinta kalamullah. Mudah-mudahan hidup kita mencari kesempurnaan akan menjadikan kita tertekan, tetapi hidup mencari keredaan akan mendatangkan keikhlasan dan ketenangan dalam jiwa kita. Ketaatan kita hanya kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang masa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kuliah kita seterusnya pada pukul 5.15 bersama dengan Imam Farid Syari, hadis 40, 8 malam bersama dengan Al-Fadhil yang amat arif Datuk Abbas Nordin, Ketua Hakim Syar'i Negeri Sembilan, pengajian Tauhid, dan 9.15 bersama dengan Major Muhammad Naim untuk tadabbur surah pilihan. Jadi sebagai penutup kuliah kita, sekali lagi syukran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz. Mudah Allah permudahkan segala urusan Ustaz, dan tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan
surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.